Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 3 November bersama saya Amrul Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Kanak-kanak 4 tahun rentung dalam kebakaran di Sabah. Pengasas Mercy Malaysia dianugerah ASEAN Prize 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Melisau, Tanghilan di Tuaran Sabah. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi tadi, mangsa Joshua Frederick 4 tahun maut akibat terperangkap di dalam rumah berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan 2 mangsa turut cedera dalam kejadian itu. Mangsa Syafiq Frederick 6 tahun melecur di bahagian kedua-dua tangan dan kaki serta nenek kepada 2 kanak-kanak terbabit, Mitah Diki 64 tahun. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Tuaran untuk rawatan lanjut. Seramai 11 anggota bersama 2 jentera memadamkan kebakaran sebelum api dapat dikawal pada jam 5.55 pagi. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik hospital sama untuk tindakan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Pengasas Mercy Malaysia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dipilih penerima anugerah ASEAN Prize 2019. Ia berdasarkan sumbangan dan peranan beliau terhadap bantuan kemanusiaan dan pengurusan bencana di rantau ini. Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama yang menerima ASEAN Prize yang diperkenalkan di Singapura tahun lalu. Upacara penyampaian ASEAN Prize berlangsung semasa Majlis Perasmian Sidang Kemuncak ASEAN ke-35 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Bangkok, Thailand pagi tadi. Tan Sri Dr. Jamilah menerima Piala ASEAN Prize dan wang tunai $20,000 Amerika daripada Perdana Menteri Thailand General Prayut Chan-o-cha. ASEAN Prize adalah anugerah berprestij rantau ASEAN yang bertujuan untuk mengiktiraf pencapaian individu atau organisasi dalam memupuk identiti dan semangat ASEAN ke arah pembangunan komuniti ASEAN menjelang tahun 2025. ASEAN Prize yang pertama dianugerahkan kepada Erlinda Uiko daripada Filipina selaku bekas pengerusi ASEAN Autism Network. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pesta Malaysia 2019 di Tokyo, Jepun. Menurut kenyataan Istana Negara, pesta 3 hari itu yang akan berakhir esok diadakan di Taman Shinjuku, Chuo Shinjuku. Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, lawatan itu merupakan inisiatif baginda untuk bertemu dan berinteraksi dengan rakyat Malaysia di Tokyo. Beliau berkata lawatan Al-Sultan Abdullah juga menunjukkan bahawa baginda tidak boleh dipisahkan daripada rakyat Malaysia, sungguh pun berada di Jepun. Keberangkatan baginda ke pesta itu merupakan acara sampingan daripada lawatan peribadi baginda selama 4 hari ke Jepun yang berakhir esok atas jemputan Safdar Khan, Presiden Bahagian Mastercard bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei bagi menyaksikan perlawanan akhir Rugby Piala Dunia 2019. Gangguan bekalan air di kesemua kawasan terjejas di Hulu Langat dan Ibu Negara ekoran masalah teknikal sistem penapisan air mentah di loji rawatan air Sungai Langat pulih sepenuhnya. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Air Selangor, Abdul Rauf Ahmad dalam kenyataan hari ini berkata, pihak Air Selangor memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku hingga menjejaskan ratusan ribu pengguna. Jelasnya, Air Selangor kini dalam proses bagi meningkatkan tekanan serta menstabilkan paras kolam-kolam perkhidmatan dan aliran di sistem agihan sedang giat dilaksanakan bagi proses pemulihan bekalan secara berperingkat. Masa pemulihan bergantung kepada lokasi geografi dan altitud premis pelanggan. Jumaat lepas, gangguan air tidak berjadual melibatkan 156 kawasan di Hulu Langat dan Kuala Lumpur sehingga menyebabkan pengurangan pengeluaran air terawat sebanyak 179 juta liter sehari. Pengguna boleh melayari laman sawang www.airselangor.com untuk maklumat serta status terkini. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan.
Hari kedua sidang kemuncak ASEAN ke-35 pelbagai program padat menjadi tumpuan pada hari ini. Bagi mendapatkan perkembangannya, kita bersama wartawan Muhammad Rizwan Manap di Bangkok, Thailand. Jadi Rizwan, apakah program menanti pemimpin-pemimpin ASEAN hari ini termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad? Terima kasih rakan setugas di studio. Ketika ini saya berada di pusat media, pusat konvensyen dan pameran Impact, tempat berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-35. Pada hari kedua hari ini, program dimulakan dengan upacara pembukaan oleh Perdana Menteri Thailand, Jeneral Prayut Chan-o-cha yang juga tuan rumah pada persidangan kali ini. Selesai majlis pembukaan itu, acara diteruskan dengan sidang kemuncak membabitkan 10 negara ASEAN bersama China. Sidang kemuncak bermula jam 9.45 pagi tadi adalah yang ke-22 diadakan membabitkan negara-negara berkenaan. Selepas berlangsung selama sejam, pemimpin ASEAN termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meneruskan mesyuarat dengan mengadakan persidangan bersama India yang masuk kali ke-16. Pada petang ini, kira-kira jam 3 petang, sidang kemuncak ASEAN dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pula akan berlangsung untuk kali ke-10. Tun Dr. Mahathir juga hari ini dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari New Zealand yang dijadualkan pada jam 5.30 petang ini. Program hari ini akan berakhir dengan pemimpin ASEAN dan pemimpin lain yang terlibat diraikan dalam majlis makan malam. Sekian saja laporan saya untuk masa ini. Kita teruskan bersama rakan setugas di studio untuk laporan lain. Kembali ke studio. Terima kasih Rizwan dengan laporan itu seterusnya. Ruang Pameran Amanah Saham Nasional Berhad ASNB antara yang menjadi tumpuan pengunjung di Karnival Jom Heboh Anjuran Media Prima di dataran MITC Melaka. Menyediakan pelbagai kemudahan secara percuma kepada pelabur, Fiesta Labor ASNB turut membantu mengurus kewangan menerusi portal MyASNB yang boleh didaftar secara percuma. Antara kemudahan ditawarkan MyASNB ialah pelabur boleh mengakses menerusi aplikasi telefon bimbit seperti membuat pelaburan tambahan untuk pelabur dan pelabur bawah 18 tahun. Kemudahan pelaburan bulanan automatik serendah RM30 menerusi Auto Labur, pembukaan akaun baru dan semakan baki pelaburan terkini serta muat turun penyata urus niaga. Dengan adanya MyASNB, tak perlulah kita terfikir mana kita simpan kita punya statement dan sebagainya sebab semuanya dah online. Jadi dengan ada MyASNB, hanya yang kita perlu buat adalah yang penting kita tahu kita punya password dan sebagainya. Dan untuk register itu begitu mudah. Dan sahabat-sahabat kami ramai di sini yang boleh memberi tunjuk ajar dan go step by step kepada para pelabur untuk mendaftar kepada MyASNB. Jadi mudah dan tak mengambil masa yang panjang. Tambahnya, proses untuk mengemaskini butiran peribadi dan mendaftar MyASNB juga tidak mengambil masa yang panjang dan hanya perlukan kad pengenalan. Mudah sekarang sebab yang perlu bagi mereka yang nak tengok, nak buka MyASNB, IC saja yang perlu, kad pengenalan. Dengan kad pengenalan tu kita boleh buat proses mendaftar MyASNB. Pengunjung Karnival Jom Heboh digalakkan singgah di ruang pameran ASNB untuk mendapatkan nasihat kewangan dan tip pelaburan berkaitan pembiayaan ASB secara percuma. 50,000 set sarapan percuma terdiri daripada susu dan bijirin diagihkan hasil kerjasama jenama susu terkenal Dutch Lady dan bijirin sarapan Kellogg's di 10 stesen LRT sepanjang 21 hingga 31 Oktober lalu. Kerjasama sempena bulan sarapan Dutch Lady itu membabitkan lebih 50,000 pengguna LRT antara jam 6 hingga 11 pagi. So we realize that more than 40% of the people do not regularly eat breakfast, and especially not having healthy breakfast. So we want to make it a complete meal. So Dutch Lady and Kellogg's makes it a complete healthy breakfast, and that's what we want to bring it to Malaysians. This is an exciting partnership because both the companies have the same common mission. We both believe in nourishing Malaysian families, and when we looked at it, it was a perfect marriage of two companies who have the same mission. Nowadays, we are very busy. A lot of people skip breakfast and then it causes some healthy issue. So I think it is very important to eat breakfast in the morning and especially the healthy one. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Bertemu kembali. Karnival Jom Heboh yang sedang berlangsung di dataran MITC Air Keroh, Melaka merupakan lokasi terakhir bagi tahun ini. Menerima sambutan hangat hampir 1,5 juta pengunjung, sebuah kereta untuk dimenangi menanti pengunjung yang bertuah. Dan berkonsepkan santai bersama keluarga, Jom Heboh Melaka juga platform terbaik pengunjung mengenali pelbagai inisiatif yang ditawarkan agensi kerajaan. Kita terus saja ke dataran MITC bersama Teh Syuhaida Sharif. Baik Teh, ada tak lagi kereta untuk dimenangi? Okey, ya Amirul. Tentulah ada kereta. Jangan kata kereta Nissan Serena, kereta lembu pun ada. Kalau nak dapatkan kereta lembu tu kena masuk peraduan dekat Bandar Hilir. Okey, baiklah kepada anda yang ingin menyertai peraduan ataupun ingin memiliki kereta Serena Highway Star, anda bolehlah datang ke Karnival Jom Heboh di dataran MITC Air Keroh Melaka ini. Dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik telah dijalankan untuk anda khusus kepada pengunjung-pengunjung setia Karnival Jom Heboh. Dan pada malam ini jangan lupa kita ada satu konsert, iaitu konsert Jom Heboh yang akan berlangsung pada pukul 9 malam nanti. Dan tentunya ramai artis yang akan membarisi konsert pada malam ini seperti Datuk Nash, Datuk Hatan dan juga Datuk Khatijah Ibrahim, dan ramai juga lagi artis-artis lain yang akan bersama-sama dengan anda. Dan pastinya saya tidak berkeseorangan di sini. Saya ada teman. Teman saya kali ini cantik orangnya. Kalau di TV dia cantik, di luar lagi cantik. Kita perkenalkan Julia Fana. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah Teh. Julia dekat TV cantik kat luar lagi cantik lah. Allah, mana ada, but thank you so much. Okey, Julia datang hari ini. Apa aktiviti yang dilakukan untuk memeriahkan lagi Karnival Jom Heboh kali ini? Okey, seperti biasa, kita semua dekat Jom Heboh ni sentiasa ada aktiviti yang fun, yang baru. So this year dengan last year sebenarnya tak sama. Jadi Ju pun tak tahu aktiviti apa yang ada. It's all a surprise. So kalau korang nak tahu, kena datang. Orang-orang Melaka kena datang dekat Jom Heboh untuk tahu apa aktiviti yang kita ada. Tapi yang pasti kita ada a lot of celebrities yang datang. Kita ada konsert, kita ada banyak games, kita ada banyak free gifts and giveaways. So you have to come. Kalau Julia sendiri ada tak orang kata surprise untuk pengunjung-pengunjung di sini? Mana tahu ada, kena datang. Okey, apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang menarik lah yang mungkin dikongsikan bersama dengan pengunjung-pengunjung ni, istimewa khas untuk Julia, peminat Julia saja? Okey, bagi peminat Julia mungkin boleh datang dan Julia akan macam promote drama terbaru Mama Papa Express. And Ju pun baru habis penggambaran filem Coast Guard, jadi banyak bercerita tentang pengalaman penggambaran Coast Guard di Langkawi dan Kuantan. Dan selain daripada itu, Ju pun mungkin akan menyanyi sebab ada karaoke punya aktiviti. So come join. Mudahlah, cantik wajahnya, pandai pula menyanyi. Baiklah, terima kasih Julia kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini. Baiklah, sekian saja dulu bersama saya di Karnival Jom Heboh di dataran MITC Air Keroh Melaka ini. Kita kembali ke Seri Pentas bersama dengan rakan setugas. Silakan. Terima kasih Syuhaida. Terus ke laporan luar negara. 9 kanak-kanak terkorban akibat ledakan sebuah periuk api yang ditanam berhampiran sekolah di Takhar, Timur Laut Afghanistan. Menurut pihak berkuasa, kesemua mangsa adalah kanak-kanak lelaki berusia antara 7 dan 11 tahun. Kejadian berlaku pada jam 8.30 pagi waktu tempatan sewaktu mangsa sedang melalui kawasan itu. Militan Taliban dituduh mendalangi serangan ketika cuba menyasarkan letupan ke atas pasukan keselamatan Afghanistan yang kerap menggunakan jalan berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab. Sementara itu, di Syria, sekurang-kurangnya 13 orang awam maut apabila sebuah kereta yang membawa bom meletup di Tel Abyad. Kereta berkenaan ditinggalkan di sebuah pasar di bandar itu sebelum ia meletup. Lebih 30 mangsa lagi dilaporkan cedera. Pasukan pertahanan Syria yang diketuai Puak Kudus menuduh Ankara sengaja mencetuskan kekacauan dengan menyasarkan orang awam sebagai korban. Tindakan ini dipercayai bertujuan untuk menghalau penduduk di kawasan itu sekaligus memindahkan pelarian Syria yang pada ketika ini berlindung di Turki. Syarikat aplikasi perkhidmatan sewa kediaman Airbnb akan mengharamkan sebarang penganjuran parti di kediaman yang dikelolanya. Keputusan ini diambil selepas insiden tembakan rambang sebuah rumah di California sehingga mengorbankan 5 nyawa. Ketua Pengarah Eksekutifnya Brian Chesky dalam satu ucapan di Twitter, pihaknya akan mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan perbuatan ganas oleh penganjur atau tetamu. Airbnb juga merancang untuk memperketatkan syarat serta pemeriksaan manual khususnya yang melibatkan pemesan
pesanan berisiko tinggi. Dalam kejadian Jumaat lalu, 3 orang maut di premis berkenaan, manakala 2 yang lain meninggal dunia di hospital. Polis menemui 2 pucuk pistol di lokasi kejadian, namun sehingga kini belum ada penahanan dibuat. Perkhidmatan rangkaian sosial Twitter bertindak menggantung beberapa akaun milik portal media bebas Palestin Quds News Network. Pergantungan Quds yang terbaru dalam siri tapisan di media sosial termasuk Facebook ke atas akaun yang dikelolakan rakyat Palestin. Quds News Network menjadi sumber berita utama terhadap pendudukan Israel di tebing barat. Tindakan ini dibuat susulan tapisan ke atas lebih 50 laman web berita oleh pihak berkuasa Palestin 2 minggu lalu kerana didakwa melanggar undang-undang jenayah cyber. Aktivis menyifatkan tindakan ini sebagai satu tekanan ke atas laman web berita yang lancang mengkritik pentadbiran Presiden Palestin Mahmud Abbas. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan, Johor Darul Takzim terus mengukuhkan reputasi selaku pasukan handalan tempatan dengan menambah 1 lagi gelaran iaitu juara Piala Malaysia bagi tahun 2019. Perlawanan akhir yang berlangsung semalam, JDT menumpaskan Kedah 3-0 sekaligus mengutip trofi ketiganya musim ini selepas Piala Subangsih dan Liga Super. Stadium Nasional Bukit Jalil dibanjiri lebih 80,000 penyokong ketika Kedah dan Johor Darul Takzim beretap memburu trofi terakhir musim ini Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-93. JDT lebih bijak memanfaatkan kesempatan apabila cepat menyesuaikan diri dengan keadaan permainan, membolehkan mereka menguji kubu lawan di awal permainan. Beberapa kali mencuba, gerakan pemain yang baru dimasukkan Muhammad Syafiq Ahmad, kemudian disambung Gonzalo Cabrera sebelum disudahkan Leandro Velasquez bagi membuka tirai jaringan minit ke-27 sekaligus menceriakan penyokong merah biru. 8 minit berselang, JDT sekali lagi menggandakan kedudukan kali ini menerusi sepakan percuma yang diambil oleh Muhammad Safawi Rashid. Cubaan lencong tersebut singgah di palang gol terlebih dahulu, kemudian dilihat memasuki gawang sebelum berjaya dikeluarkan. Namun, pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin bertindak mengesahkannya sebagai jaringan walaupun cuba dibantah Kedah. 2-0 dan mendominasi permainan di separuh pertama, JDT tidak membenarkan lang merah bangkit selepas rehat. Minit ke-58, Muhammad Afiq Fazail membuat umpanan cantik yang disempurnakan oleh Muhammad Syafiq untuk gol ketiga perlawanan. Kedah terus gagal mencari kelemahan JDT sekaligus tidak berdaya mengubah keadaan. Kedudukan 3-0 di penghujung permainan sehingga whistle ditiup membolehkan skuad bimbingan Benjamin Mora mengulangi kejayaan jurulatih terdahulu Ulysses Moraes ketika 2017 dengan menewaskan lawan sama, seterusnya membawa pulang trofi Piala Malaysia ke selatan tanah air buat kali keempat. Aksi pusingan ke-18 Grand Prix Malaysia, bahang saingan aksi tumpuan MotoGP jam 3 petang ini semakin mendebarkan dengan pasukan pertama MotoGP negara mahu melakar gelaran juara di hadapan penyokong sendiri. Dan untuk perkembangan terkini, kita terus bersama wartawan Hasnida Hanim Ahmad Kamil di Litas Antarabangsa Sepang SIC. Silakan Hanim. Baik, terima kasih rakan tugas di Sri Pintas. Saya ketika ini berada di pit box bagi pasukan Petronas Minta Racing dan tadi baru saja tamatnya aksi bagi Moto3 dan bersama saya ketika ini kalau boleh saya kongsikan adalah pelumba Petronas Minta Racing iaitu John McPhee. Hi John. How are you? Yeah, not so bad. It was a tough race. I felt really strong at the beginning of the race. But then there was a crash with I think five or six laps into the race, and I had a big impact on the back of the bike. So after this, I had a lot of vibration from the rear, and it was difficult to be able to come to the front again. So it's a shame not to be up there a little bit higher at the team's home race, but at the same time, we're lucky to still be able to get some good points after this incident. Okay. We can see that just now there's a lot of crash during the race, but you managed to put yourself in front. So overall, how do you think about this race for today? Yeah, like I said, it's a shame not to be further up, but yeah, just lucky to be able to avoid the incident. And we had the speed there, and we managed to gather all this information for when we come back next year, so we can try again then.
Okay, thank you and all the best for the next round. Can I just say a massive thank you to all the Malaysian fans. Thank you very much for all your support this weekend. It's been fantastic and see you next year. Thank you. Thank you, John. Okey, itu dia tadi John McPhee, pelembut bagi pasukan Petronas Minta Racing yang mana mungkin sedikit kecewa kerana gagal berada di podium, namun kedudukan ke-7 sudah menjadi satu persembahan yang terbaik ataupun prestasi yang terbaik ditampilkan. Namun jangan lupa, kita masih ada lagi untuk saingan Moto2 yang mana sedang berlangsung ketika ini dan juga MotoGP pada jam 3 petang nanti. Jadi sekian daripada saya, Sidani Ahmad Kamil, langsung dari Litar Antarabangsa Sepang SIC, kembali semula bersama rakan tugas di Sri Pentas. Silakan. Jago lompat jauh negara Andre Anura Anwar mencipta sensasi apabila memecahkan rekod kebangsaan pada kejohanan olahraga terbuka beruang di Sabah semalam. Atlet berusia 20 tahun kelahiran Tenom itu mencatat jarak lompatan 7.90 meter sekaligus mengatasi rekod 12 tahun yang dipegang Jos Bertenos pada terbuka Thailand 2007. Selain meleburkan rekod 7.88 meter itu, Andre memperbaiki catatan peribadi terbaiknya 7.72 meter sebelum ini. Ketua Jurulatih Olahraga Muhammad Mansyahar Abdul Jalil berkata, kejayaan itu dianggap berita gembira dan memberi suntikan baru menjelang Sukan C nanti. Berdasarkan laman web Persekutuan Olahraga Antarabangsa IAAF, Andre berada di ranking kedua peringkat Asia Tenggara di belakang atlet Indonesia Safwatur Rahman yang mencipta jarak lompatan 7.97 meter. Tiga lagi atlet negara Abdul Latif Romli, Muhammad Nazri Mustafa dan Luqman Hakim Ramlan masing-masing di ranking kelima, ke-6 dan ke-10. Visual ombak gergasi sepanjang 150 meter yang menghimpunkan 30,000 mesej ditulis warga Jerman sepenuh ulang tahun ke-30 runtuhnya tembok Berlin mengakhiri Buletin 1.30. Saya Melaki Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.